المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus hidup di atas muka bumi ini, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas jalan yang dituntut oleh syarak, yang mana kita dituntut mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin, ataupun disebut sebagai sunnah Ahlul Bait, atau juga kita lebih faham dengan makna pegangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi hari ini kita nak membincangkan satu tajuk tentang hukum talfiq. Talfiq itu adalah suatu istilah, yang mana istilah ini kita kena faham baik-baik tentang, pertama adalah isu tentang mazhab. Apa hukum kita beramal dengan mazhab ataupun mengikuti mazhab. Pada masa sekarang, untuk orang awam, apabila mereka tidak mengetahui hukum, maka mereka akan bertanya kepada orang alim di kalangan mereka, dan orang alim itu akan menjawab berdasarkan ilmu dia dan pegangan mazhab dia. Maka mazhab orang awam adalah mazhab di kalangan orang alim yang dirujuk. Bagi kita di Malaysia ini, kita punya rujukan adalah mufti. Mufti yang ada di setiap negeri. Makna bila ada hukum yang telah ditetapkan oleh negeri itu, kita ni berada di Selangor, maka pegangan kita adalah berdasarkan hukum yang ditetapkan di Selangor. Adapun pandangan mazhab ataupun pandangan mufti lain, itu tidak dipegang sekiranya bercanggah dengan pandangan mufti. Sebab itu mufti, walaupun dia ada satu autoriti yang kuat, kerana dia di bawah pemerintah, hukum pemerintah mengangkat khilaf dalam satu masalah. Contohnya ada perbezaan pandangan, A dan B ada perbezaan pandangan. Jadi bila ada perbezaan pandangan, di situ berlaku khilaf. Bila khilaf, maka ada perbahasan, kita nak amal yang A atau B atau C dan sebagainya. Maka bila pemerintah telah menetapkan satu hukum berdasarkan ijtihad dia, maka pegangan itulah yang mesti dipegang. Khilaf lain itu sudah tidak perlu kita fikirkan lagi, sebab pemerintah telah menetapkan hukum. Dulu kita Covid, musim Covid, maka keluarlah perintah solat Jumaat. Berapa orang Ustaz? 4 orang sahaja. Tidak disebut dalam mazhab Syafi'i. Tak disebut dalam mazhab Syafi'i 4 orang. Ada paling kurang yang muktamad adalah 40. Ada lagi lah pandangan kata 12. Tapi kita ni sampai 4. Macam mana boleh jadi 4? Itu keputusan yang telah dikeluarkan oleh pihak autoriti. Walaupun mereka tidak berpaut pada mana-mana mazhab, tetapi bila mufti telah menetapkan hukum, ianya terpakai. Tetapi walaupun begitu sekali mufti itu mempunyai kuasa dan autoriti, negara kita ada akta ataupun enactment, undang-undang yang memberi satu guideline untuk mufti-mufti mengeluarkan fatwa. Mesti mengikut kaum muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya tidak ada kaum muktamad dalam mazhab Syafi'i, pegang mana-mana pandangan mazhab Syafi'i. Ataupun kalau tidak ada juga, pegang dalam 4 mazhab yang muktabar. Kalau tak ada juga, maka mufti akan mengeluarkan hukum berdasarkan fatwa dan ijtihad yang dikemukakan, yang dibahas, yang dibincang oleh panel fatwa. Maka ini adalah keputusan yang dikeluarkan. Yang kita belajar fiqh itu lain. Mazhab yang diputuskan itu adalah fiqh yang kita belajar.
Tetapi keputusan mufti, fatwa mufti itu perkara yang berbeza. Maka sebab itu apabila ada keputusan ini, keputusan apa? Keputusan tentang mengamalkan mazhab ni, ataupun keputusan untuk kita kata beramal dengan satu pegangan, satu keputusan oleh mufti ataupun mazhab, itu bukan perkara baru. Itu perkara yang telah lama, yang mana perkara ini bukanlah direka-reka oleh umat Islam, tidak, tetapi sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat lagi, khilaf itu telah ada, perbezaan pandangan itu telah ada. Kenapa? Kerana apabila tidak ada sosok yang boleh kita tanya dan jawapannya daripada wahyu, maka bila tidak ada, maka ulama mengeluarkan fatwa, mengeluarkan ijtihad berdasarkan kajiannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka sebab itu di kalangan sahabat, mereka juga ada ijtihad mereka. Para ulama usul fiqh mengatakan bahawa walaupun sahabat ini ada ratusan ribu orang, ramai sahabat, ratusan ribu, tetapi hanya 130 orang sahaja yang mampu untuk mengeluarkan fatwa. Itu sahabat yang direct dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, belajar dengan Nabi, hafal Al-Quran dengan Nabi, tetapi tak semua orang boleh keluar fatwa. Sebab itu kita tengok pada zaman kita sekarang, orang yang belajar belum tentu semuanya jadi ustaz. Yang jadi ustaz belum tentu semuanya mahir. Yang mahir belum tentu semuanya boleh keluar fatwa. Sahabat, mereka pun manusia. Ada yang hafal tak faham secara mendalam, maka mereka merujuk kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada lebih kurang 130 orang sahabat yang boleh berfatwa. Di kalangan 130 ini ada lebih kurang 7 orang sahabat sahaja yang sering mengeluarkan fatwa. Selalu orang tanya, selalu mengeluarkan fatwa. 7 orang sahaja. Pertama, Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini orang yang sangat alim lah. Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, maka Umar lah orangnya. Jadi Umar ni orang yang alim betul. Beliau sangat mahir dalam agama, sehingga dalam bab faraid ada 2 masalah yang diputuskan oleh Sayyidina Umar dan disepakati dipegang hingga sekarang. Sayyidina Umar. Yang kedua, Ali bin Abu Talib, nantu Nabi dan sepupu Nabi. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Ini sepupu Nabi. Ini Abdullah bin Mas'ud, bukan sepupu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Siti Aisyah Ummul Mukminin, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan alim. Tak pelik perempuan alim, kerana zaman Nabi, isteri Nabi Siti Aisyah tu alim. Selepas Nabi wafat, orang datang merujuk belajar dengan Siti Aisyah, sehingga ada tabi'in yang mana merupakan murid kepada Siti Aisyah. Kemudian yang kelima, Zaid bin Thabit, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Abdullah bin Umar, adik ipar Nabi, anak kepada Sayyidina Umar. Yang ketujuh, Abdullah bin Abbas, yang radhiyallahu anhuma, merupakan sahabat dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 orang ini adalah orang-orang yang dirujuk oleh sesama sahabat dan dirujuk oleh generasi seterusnya, iaitu para tabi'in. Kenapa sahabat merujuk sahabat? Takkan dia tak reti dia belajar dengan Nabi sendiri? Tidak semua orang ada kemampuan untuk mengeluarkan fatwa. Sahabat tu sendiri belajar hadis, hafal hadis dengan Nabi, tapi tak semua orang boleh keluar fatwa. Tiba-tiba zaman kita sekarang suruh tengok kitab Sahih Bukhari, faham sendiri, boleh amal? Tak boleh. Tidak semudah itu untuk mengeluarkan hukum. Maka sebab itu ada kewajipan untuk mengikuti mazhab, supaya kita tidak terseleweng
di dalam memahami agama. Maka sebab itulah mazhab itu berkembang daripada zaman sahabat, berkembang kepada zaman tabi'in, berkembang sehinggalah zaman tabi'in dan seterusnya. Dan sahabat itu dan mazhab itu tidak ada, bukan 4 sahaja. Mazhab bukan 4 sahaja yang kita tahu. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang kita tahu. Tetapi mazhab itu sebenarnya ada banyak, seperti mazhab Laith bin Sa'ad, mazhab Imam Auza'i, mazhab Sufyan Thawri, mazhab Daud Zahiri, mazhab Ibnu Jarir At-Tabari. Itu mazhab-mazhab yang masih dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi 3 mazhab di bawah Syiah. Yang pertama, Syiah Ismailiyah, dia mazhab. Yang kedua, Syiah Ja'fariyah, itu mazhab. Dan yang ketiga iaitu Syiah Zaidiyah. 3 mazhab dalam Syiah yang besar, kalau ikutkan banyak lagi. Jadi inilah mazhab-mazhab yang ada. Tetapi sebahagian mazhab telah pupus. Sebahagian mazhab sudah tidak ada sekarang. Ada sedikit kaul, pandangan yang dinukil di dalam kitab hadis dan tafsir, tetapi kita tak tahu syaratnya, penjelasannya ataupun dawabitnya, kita tak tahu. Maka sebab itu tidak boleh dipegang secara total. Habis kita nak pegang yang mana? Kita pegang apa yang berada di dalam 4 mazhab itu. Maka 4 mazhab ini 4 mazhab yang muktabar. 4 mazhab ini tersebar seluruh dunia. Maka kita akan tengok negara-negara Islam pasti ada di antara 4 mazhab ni, kecuali Iran itu Syiah, Oman itu Ibadhi. Yang lain kebanyakannya negara yang bermazhab. Maka itulah mazhab dipegang daripada dulu hingga sekarang. 1000 tahun lebih orang berpegang dengan mazhab. Jadi jangan kita tertipu dengan golongan yang mendakwa bahawa tidak perlu pegang mazhab. Cukup dengan hadis sahaja, tak payah pegang mazhab. Itu satu kenyataan yang palsu, yang langsung tidak boleh dipertanggungjawabkan. Contoh kita kata, apabila suatu hadis itu dikemukakan, ada suatu hadis tentang sesuatu amalan, maka adakah kita nak amal daripada hadis tersebut tanpa kita pegang dengan para ulama? Adakah kita mampu? Tak mampu. Kerana para ulama yang akan menjelaskan kepada kita, bukan kita nak faham sendiri. Kita takkan mampu faham sendiri, kerana ini adalah bukan bidang kita. Di dalam Al-Quran ada suatu ayat yang mana menyebutkan tentang wuduk dan tayamum. Apa dia? Aw lamastumun nisa, surah Al-Maidah ayat 6. Atau kamu menyentuh mulamasah wanita, sentuh wanita. Dalam ayat ini lebih rumit apabila dalam Al-Quran menyebut lamastum, iaitu mulamasah. Apa maksud mulamasah? Perkataan itu kalau terjemah maksudnya sentuh, mudahnya sentuh. Tetapi para ulama mengkaji lamastum itu sehingga pecah kepada 3 pandangan paling kurang. Lamastum maksudnya sentuh secara mutlak. Sentuh wanita batal wudu. Tak ada air, tayamum. Satu pandangan lagi kata sentuh yang berlaku saling menyentuh, yang di situ ada isyarah kepada syahwat, nafsu, yang mana bila sentuh dalam keadaan ada gairah, membangkitkan syahwat, maka batal wudu, tak ada air, tayamum. Yang ketiga, lamastum, di situ maksudnya jima. Tuan-tuan ambil Al-Quran,
tengok terjemahan, adakah boleh faham macam tu? Tidak. Tiada yang mampu memahami perkara ini. Satu hadis, satu ayat Al-Quran ini sahaja tak ada orang boleh faham. Melainkan bila para ulama jelaskan, paling kurang ada 3 pandangan. Sentuh secara mutlak. Sentuhlah macam mana? Sentuh tak perasan ke? Kita duduk saja, tiba-tiba ada orang sentuh. Sentuh dengan naik syahwat ke? Sentuh dalam keadaan jima' ke? Mana sentuh tu adalah maksudnya jima'. Maka itu adalah perbahasan di kalangan para ulama. Itu baru satu ayat. Ada banyak ayat lagi tentang hukum yang mana kita tak tahu, melainkan kena rujuk para ulama. Tambah-tambah lagi, bila kita nak tahu maksud ayat ini, kena tengok pula kepada hadis. Di dalam hadis pula ada menyebut riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang kita sebut tadi. Yang kita sebut di antara 7 sahabat yang sering berfatwa adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyebutkan, qublatur rajulu imra'atahu wa jassuha biyadihi min mulamasati faman qabbalam ra'atahu aw jassaha biyadihi fa'alaihi alwudu. Imam Sayyidina Ibnu Umar menyebutkan bahawa ciuman, qublah, ciuman, kucupan dan sentuhan tangan lelaki kepada isterinya termasuk mulamasah. Dia kata min mulamasah, termasuk mulamasah dalam ayat tersebut. Maka barang siapa yang mencium isterinya atau menyentuhnya, wajib baginya berwudu. Riwayat ini dimasukkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau. Jadi bila kita tengok, rupanya ada pandangan sahabat yang mengatakan mulamasah itu adalah sentuhan dan ciuman. Tidak semestinya naik syahwat, tidak semestinya jima' bau badan. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian adapun kita kata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kata sentuh isteri ni tak batal wudu. Cium ke, naik syahwat ke, tak batal wudu, melainkan jima' sahaja. Itu mazhab Hanafi. Habis itu mazhab Hanafi macam mana dia faham? Maka dia kata dia tengok kepada dalil lain, iaitu tafsiran Ibnu Abbas kepada ayat atas tadi yang menyatakan mulamasah maksudnya adalah jima'. Kita sebut ada 7 sahabat tadi yang sering berfatwa. Sebelum 4 mazhab ni muncul lagi, Abdullah bin Umar berpandangan mulamasah itu sentuhan dan ciuman. Adapun Abdullah bin Abbas, beliau berpandangan mulamasah itu jima'. Itu sahabat sendiri khilaf tu, bukan mazhab lagi, sahabat sendiri khilaf. Maka sebab itulah pandangan itu berkembang. Tetapi kalau dia dibiarkan berkembang dengan begitu sahaja, maka kita orang awam ni sukar nak beramal, sukar untuk menentukan hukum. Macam mana nak tentu hukum? Sekejap dia kata tak batal, sekejap dia ni kata batal. Aku pergi tanya ustaz ni kata tak batal. Pergi ustaz ni kata jatuh talak. Yang ni kata tak jatuh talak. Macam mana? Maka sebab itulah perlu kepada penyusunan, menjadikan satu silibus, satu pembentukan yang dinamakan sebagai mazhab. Bila mazhab dah buat keputusan, inilah pandangan dia. Mazhab lain buat keputusan, inilah pandangannya. Maka kita berpegang kepada mazhab. Yang timbul masalah sekarang adalah apabila ada percampuran mazhab. Ada orang yang mengajar kepada pencampuran mazhab. Adakah boleh bercampur mazhab ini? Maka para ulama mengatakan bahawa mengamalkan mazhab itu boleh. Cuma mencampur aduk mazhab itu dipanggil sebagai talfiq.
Talfiq itu dia campur aduk mazhab. Kesan daripada talfiq ataupun tujuan kepada talfiq yang lain selainnya adalah dia panggil tatabbu' rukhas, mencari keringanan di dalam ibadah, cari yang mana mudah. Maka ulama dalam masalah ini pun khilaf. Khilaf. Yang tu awal lagi khilaf, maknanya mazhab ni dengan mazhab ni khilaf dah. Kita nak ambil mazhab ni, nak cantum, nak campur aduk, ulama dalam masalah ni berkhilaf. Boleh ke tidak campur aduk mazhab? Boleh ke tidak? Para ulama pun khilaf. Ada yang mengatakan boleh campur aduk dan ada yang kata tak boleh. Seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali berpendapat bahawa tatabbu' rukhas adalah dalam mazhab-mazhab adalah terlarang kerana mengikut hawa nafsu. Kita nak ibadah ke kita nak mudah? Nak ibadah tapi tak nak ikut syarat-syarat yang payah, cari pandangan-pandangan yang mudah. Tak boleh. Kata Imam Ghazali, tatabbu' rukhas itu adalah dilarang kerana mengikut hawa nafsu. Dan ini adalah pandangan terkuat dalam mazhab Maliki dan Hambali, dinukilkan daripada Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hazim. Mereka berkata tidak boleh bagi seorang awam beramal dengan tatabbu' rukhas secara ijma' kerana ia membawa kepada penghapusan taklif dalam setiap perkara khilaf. Bila orang tahu yang ni tak payah, zakat ni tak payah ikut mazhab ni, rukun ini dalam mazhab ni tak payah, kita ambil yang mana mudah. Maka kita mencari-cari kemudahan di dalam ibadah itu adalah mengikut hawa nafsu. Itu pandangan Imam Ghazali dan mazhab Maliki Hambali. Maka sebab itu pandangan ini menyatakan bahawa orang yang mengikut mazhab itu adalah dilarang. Dia panggil mamnu', dilarang. Ada pandangan mazhab lain, Imam Qarafi, imam dalam mazhab Hanafi dan sebagainya, mengatakan bahawa tatabbu' rukhas itu adalah dibolehkan. Boleh. Atas dasar apa boleh? Atas alasan tidak ada dalil yang melarang. Dia kata tak ada dalil yang melarang. Asalkan pandangan itu betul, kita boleh amal. Itu pandangan satu lagi mazhab ataupun satu lagi aliran pemikiran. Maka sebab itu kita sebut ada khilaf. Cuma kita nak gambarkan adakah boleh kita nak campur aduk sesuka hati. Keadaan yang macam mana yang dilarang, keadaan macam mana yang tak dibenarkan untuk kita campur aduk mazhab. Kita nak sebut satu orang yang nama dulu nama dia Abu Nuwas. Kalau budak-budak dia kena Abu Nawas. Abu Nuwas sebelum dia taubat, sebelum dia jadi baiklah, dia peluk Islam apa semua, sebelum itu dia mengungkap satu perkataan. Dia kata, berkata Imam Syafi'i bahawa nabis air rendaman air, contoh apa, dia rendam kurma. Dia rendam kurma, lama kelamaan air tu berubah rasa, dia panggil nabis. Kalau kita Melayu tuak lah, tapi tak sama lagi dengan nabis tu, tapi lebih kurang nabis. Dan Imam Syafi'i kata nabis dan arak itu sama. Kerana apa? Kerana membawa kepada mabuk. Maka bila nabis itu membawa kepada mabuk, maka mabuk itu haram, mabuk itu arak itu haram. Pandangan Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Hanafi, nabis yang tak mabuk tak haram. Nabis kalau orang kata mabuk pun minum, kalau minum banyak mabuk, kalau minum sikit tak mabuk, boleh minum. Maka Abu Nuwas kata apa? Abu Nuwas kata mazhab Syafi'i kata nabis dan arak itu sama. Hanafi kata nabis itu tak haram. Aku kata arak itu halal.
Tu dia panggil talfiq tu. Macam mana jadi macam tu? Oh, pening kita fikir. Dia kata macam ni. Bila dia kata arak dan nabis itu sama, arak nabis itu sama, kemudian dia campur dengan satu pandangan yang mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa nabis itu halal, nabis itu tidak haram. Maka bila nabis itu tak haram, nabis itu sama dengan arak, maka arak itu tak haram. Ini campur aduk mazhab ni. Kalau kita fikir, macam mana kamu boleh atur macam ni? Itulah yang dipanggil sebagai tatabuk rukhas. Cari mudah. Sehingga merosakkan roh agama itu sendiri, roh syariat itu sendiri. Inti pada syariat itu sendiri rosak dengan kita talfiq mazhab. Nabis, arak sama pada pandangan Imam Syafi'i. Pada pandangan Hanafi, nabis itu tidak halal, tidak haram. Maka dia kata nabis tak haram, nabis dengan arak tu sama, maka arak pun tak haram. Ini dia ambil sudut yang dia nak pakai saja. Tak boleh. Satu. Yang kedua contohnya apa? Yang kedua contohnya dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa apabila nikah tidak mewajibkan wali apabila pengantin tu sekufu. Pengantin tu laki perempuan tu sama-sama belajar, sama-sama kelas sekolah sains, sama-sama doktor, sekufu dah. Maka bila dah sekufu, dalam mazhab Hanafi tidak wajib wali. Tak rukun lah, tetapi wajib saksi, kena ada saksi. Dalam mazhab Hanafi tak wajib wali, tapi saksi mesti ada. Berbanding dengan mazhab Maliki, mazhab Maliki kata wali itu wajib, saksi itu tak wajib. Saksi itu tak wajib, cukup pengantin itu mengiklankan, dia mewar-warkan perkahwinan dia. Maka dalam mazhab Maliki saksi tak wajib, dalam mazhab wali tak wajib. Dia pun gabung dua mazhab ini, dia nikah tak ada wali, tak ada saksi. Yang ada apa? Pengantin laki, pengantin perempuan, ijab qalbu. Hasil dia kata macam mana ni? Kami tak ikut mazhab, kami mengikut mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan wali kerana kami sekufu. Maka kami nikah, dah kahwin, dah bersama dah pun. Roh agama tu rosak apabila kita menggabung-gabungkan pandangan ulama. Dia tidak lagi menggambarkan satu pandangan. Apabila tidak menggambarkan satu pandangan mazhab lagi, menyebabkan tidak mencampur adukkan antara dua pendapat dalam satu masalah, sama ada daripada awal, pertengahan ataupun seterusnya. Pendapat itu akan menimbulkan satu amalan yang tidak pernah mufti itu mempunyai kekuatan tersendiri dalam berfatwa dan berijtihad. Dia tetap mesti ikut garis panduan tu. Dia tak boleh kata nak ikut je. Kita melarang daripada berlakunya talfiq ini kerana perbuatan talfiq ini akan menyebabkan suatu amalan itu tidak diterima. Kita kata nak terima, ikutlah, tak ada masalah. Kalau kamu alim sangat, 4 mazhab tu, kitab awal ibtidah sampai kitab yang paling atas sekali, peringkat habis dah tu, dia kuasai semua untuk 3 mazhab, 4 mazhab. Ikutlah kamu nak buat, tapi tak boleh campur. Menyebabkan tidak ada suatu gambaran hukum Islam lagi. Tak ada. Adakah Islam membenarkan seorang itu nikah tanpa wali dan saksi? Tidak. Adakah Islam membenarkan arak? Tidak. Sebab itu para ulama mengatakan
Walaupun ada yang mengatakan boleh talfiq, tetapi ada syaratnya. Sebab setiap perkara ni tidak ada yang kita kata semuanya haram mutlak, semuanya halal mutlak, tak ada. Kecuali apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau apa yang dijelaskan oleh para ulama, mesti ada qaidnya ataupun syarat-syaratnya. Di antara syaratnya apa? Syaratnya adalah jika ianya bertujuan untuk tatabbur rukhas, maka seharusnya dielakkan. Tak boleh kita nak cari pandangan yang termudah, yang ringan, yang mana dia rasa mudah, dia nak amal, dia ambil. Kerana apa? Dia tidak ada ilmu, dia tidak ada penguasaan dalam tarjih, maka ianya dilarang. Dan perkara ini, bila dia tidak ada ilmu, dia tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk tarjih, untuk menentukan di antara 2 pandangan, 3 pandangan, 4 pandangan, dia tak tahu yang mana betul. Nak menentukan kekuatan dalil pun tak erti. Contoh kita kata dalam bab mula masah tadi, antara pandangan Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas, yang mana kuat? Mana kuat? Kita tak erti. Kita kata yang ni sahih, habis itu yang tu tak sahih. Kita erti sahih dengan tak sahih, tetapi yang lain tak erti. Maka sebab itu kita tidak ada kemampuan untuk tarjih. Habis itu macam mana? Kita pegang dengan pandangan mazhab, mazhab yang tolong tarjih kepada kita. Adapun kalau dia ada kemampuan, dia tahu dalilnya dan dia rasa ini dah dalil yang kuat, itu terpulang, dia nak amal, dia yang ada kemampuan, silakan dalam hal tersebutlah. Tetapi ada ustaz yang dia karenanya dia tak nak ikut pegangan mazhab ni, dia dah baca buku mazhab Syafi'i, buku mazhab Hanbali, Hanafi, dan dia baca, dia tak boleh buat keputusan sama ada sentuh isteri ni batal wuduk ke tidak. Dia sendiri tak boleh buat keputusan. Dia baca kitab Arab kajian dalil-dalil mazhab Syafi'i yang mengatakan batal secara mutlak, dalil mazhab Hanafi yang mengatakan sentuh tak batal secara mutlak kecuali jima' sahaja batal. Kaji punya kaji, tak tahu jawapan. Tu ustaz dah tu, hebat dah tu. Takkan kita orang awam ni reti daripada ustaz. Padahal dia pun sendiri, kalau ikutkan tak nak ikut mazhab, tapi dia sendiri kaji pun tak reti juga nak tentu. Dia kaji tu sebab dia kalau boleh dalam hal ni nak berlepas diri, tak nak ikut mazhab, dia nak kaji dalil dan dia rasa inilah dalil kuat, dia nak amal. Tapi bila dia kaji, dia tak tahu yang mana kuat, tak boleh buat keputusan. Sebab ilmu terhad, tak macam ulama dulu. Disebabkan itulah, apabila kita kata orang nak cuba campur aduk mazhab itu adalah perbuatan yang mengikut hawa nafsu semata-mata. Dia boleh kata dia ada dalil dan sebagainya, tapi sebaliknya hakikatnya adalah sekali ikut hawa nafsu. Pasal apa kamu nak ikut pandangan itu? Kerana mudah, dalam pandangan itu mudah dan sebagainya. Maka kalau begitu tak boleh. Tak boleh menggabungkan mazhab-mazhab ini. Kemudian tak boleh kita talfiq mazhab ini. Kenapa? Kerana akan menyebabkan satu hukum itu terbatal. Contoh, talfiq akan menyebabkan terbatalnya hukuman yang diputuskan oleh pemerintah. Kerana sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah hendaklah diterima dan diamalkan. Kerana pilihannya menyebabkan perselisihan tidak lagi berlaku. Bila pemerintah telah menetapkan hukum, maka tak ada dah perselisihan. Tapi dia nak juga campur aduk mazhab supaya hukum pemerintah itu terbatal. Contoh apa? Contohnya dalam bab campur aduk mazhab Hanafi dan Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, kahwin tanpa wali sah. Jadi talak yang dijatuhkan selepas itu juga adalah sah. Mazhab Hanafi tak perlu ada wali kalau sekufu.
sama sebaya umur, tak jauh beza, pendapat pandang pembelajaran sama, tak perlu ada wali. Maka talak kalau jatuh selepas tu pun sah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, talak itu tidak sah kerana akad dia dah tak sah. Tapi dia campur aduk, dia kata yang aku nikah sah, tapi yang aku talak ni tak sah sebab ikut mazhab Syafi'i. Ni pandangan apa ni, rosak habis pandangan. Maka sebab itulah para ulama kata tak boleh kita nak campur aduk ni. Maka tetaplah kita melazimkan mazhab Syafi'i seperti mana kita belajar daripada kecil hingga sekarang. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.